Hadis yang ke-10, bahaya kemewahan. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid id tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa uddatun lahu marfu'atun bi fardhin. فلما رآه رسول الله بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفل مؤنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ. Jadi hadis ini menyatakan bahaya kemewahan. Ya. Kekayaan itu bagus, tapi sampai membawa kepada kemewahan, ini ada efek sampingan dia yang tak baik. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Terus daripada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan tidak ada di atas badannya kecuali selembar selendang yang bertambal dengan kulit. Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenang akan kemewahan Mus'ab ketika berada di Makkah dahulu, kerana sangat dimanjakan di dunia. Jadi Mus'ab bin Umair ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terawal masuk Islam di Mekah. Apabila Mus'ab bin Umair masuk Islam, dia diberi kata dua oleh mak dia. Pak dia tak ada lah. Mak dia ni kaya raya macam Siti Khadijah. Mak dia bagi kata dua, kalau engkau masih ikut Muhammad, RM1 aku tak bagi. Tak mau bagi apa dah. Tapi bila engkau kembali kepada agama nenek moyang kita, tak apalah, duit akan bagi macam biasa. Sehingga Mus'ab bin Umair terpaksa memilih yang pahit, yaitu untuk bersama dengan Rasulullah SAW, dan mak dia memutuskan setiap kemudahan yang ada pada dia. Habis semua. Tak diberi duit, tak apa-apa. Ini Mus'ab masa di Mekah luar biasa. Baju bertukar-tukar, minyak harum dia, kalau dia berjalan dah sebatu, ini masih keciuman lagi. Dia pakai minyak harum yang paling hebat. Kalau dia berjalan, selendang dia jatuh, dia tak ambil dah. Sedekah ya Allah. Dia banyak manja. Tapi waktu di Madinah, Masya Allah, waktu kan Mus'ab bin Umair salah satu yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, ziarah kubur Uhud, mula-mula kita bagi salam kepada 3 orang yang istimewa. Assalamualaikum ya Hamzah amma Rasulillah. Kita bagi salam kepada Hamzah, bapa saudara Rasulullah, Sayyidus Syuhada, penghulu orang yang mati syahid. Assalamualaikum ya Mus'ab ibn Umair. Ini dia orang dia. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Abdullah ibn Jahshin, ipar Nabi SAW. Jadi Mus'ab bin Umair pemegang bendera muhajirin dalam peperangan Uhud. Dia jatuh sebagai syahid. Nah, waktu nak dikuburkan, kain kafan tak cukup, nak kafan badan dia. Tutup muka nampak kaki, tutup kaki nampak muka. Masa tu para sahabat pun menghadapi krisis ekonomi lah kalau bahasa kita, kekurangan duit. Itu waktu si Mus'ab ni meninggal dunia. Yang ini Nabi tengok dia pada suatu hari masuk ke majlis dengan selendang yang bertampal dengan kulit. Kain tapi penampal dia kulit. Masya
Masya Allah. Dulu kalau selendang jatuh dia tak ambil dah. Sekarang ni dia sendiri pun pakai baju yang cari-cari dan sebagainya. Nabi kita teringat dia dulu di Makkah macam mana dimanja oleh mak dia. Nah, waktu meninggal dunia pula macam tu. Lagi-lagi Nabi kita menangis lagi sekali. Yaitu waktu nak ditanam. Nabi kita kata tutuplah mukanya, carilah daun-daun kayu balut kepada kaki dia. Masya Allah. Lalu Nabi kita bersabda tu terus. Falam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu waktu nanti? Pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi pada waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Maksudnya kamu kaya raya. Pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Biasanya para sahabat ni selai sepinggang saja ada. Yang ni kan hidup kaya raya lah. Kalau macam kita hari ini bukan takak baju pagi lain, petang lain. Nak pergi market kereta lain, nak pergi pejabat kereta lain. Nak pergi market kereta kecil-kecil ya. Pro 2 ke apa ke semua. Nak pergi pejabat pakai kereta mewah sikit. Pasal tak mau bawa ikan dalam apa namanya kereta. Kan luar biasa kemampuannya. Nah, Nabi kita bersabda, hari ini kita tengok Mus'ab kita teriak karena baju dia bertampar dengan kulit. Dulu di Mekah dia kaya. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kalau nanti kita akan jadi kaya, pagi baju lain, petang baju lain, senanglah nak beribadat, tumpu beribadat lah, tak perlu cari makan lah. Tak, kata Nabi, kamu sekarang ini lebih baik daripada kamu kalau mewah. Kenapa? Bila kamu mewah, kamu tak sempat nak beribadat. Lebih baik dalam keadaan yang macam ni, serba tak ada, tapi kamu boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tuan-tuan perempuan yang hadir mengaji hari ini ni, pasal tak berapa kaya lah ni yang boleh mengaji. Betul tak? Ni minta maaf lah kalau ada yang kaya, tapi rasanya tak ada lah yang kaya melampau ni, tak ada. Kalau dia kaya melampau pagi ni dia tak main mengaji, dia tak ada. Dia nak urus kekayaan dia macam-macam. Mungkin pagi ni dia di Singapura, besok nak pergi Hong Kong pula, tulat nak pergi Jepun, mana-mana kalah, tak sempat nak mengaji. Jadi mujuk, ni mujuk ni. Mujuk tuan-tuan dan perempuan ni tak berapa nak kaya, tak berapa nak mewah. Kalau mewah dia tak boleh mengaji, tak ada, tak sempat dia urus kemewahan dia itu. Alhamdulillah kita ni ada belakang lah, berada lah, tapi taklah kata sampai 5 kali hidup harta yang ada masih boleh makan lagi, tak ada lah sampai kaya melampau. Sudah. Bukan tuan-tuan dan perempuan, kalau saya pun kaya macam tu, tak main mengajak pagi ni. Saya pun lepas pitang mana pun tak tahulah. Mujuk lah juga saya pun tak berapa nak kaya sangat. Jadi kemewahan tu banyak melalaikan. Gunung Uhud pernah bercadang kepada Nabi, ya Rasulullah, sukakah engkau aku nak jadi emas? Gunung Uhud, Masya Allah, keliling kaki dia 14 km. Bertawar diri nak jadi emas. Nabi kata tak payah. Kalau engkau jadi emas, tak selesai juga masalah umatku. Sekarang ni umatku berhadapan dengan kemiskinan. Tapi tak apa, boleh. Mereka boleh berdepan. Tapi kalau berdepan dengan kekayaan yang luar biasa, bukan khidmat kepada umat yang difikirkan, tapi berebut duit dia tu yang difikirkan. Bukan dakwah lagi yang difikirkan, tapi banyak mana nak dapat peruntukan. Itu saja yang difikirkan. Jadi khidmat kepada masyarakat yang tu tak berapa nak difikir. Yang difikir bagaimana aku nak dapat terbanyak daripada kekayaan yang ada. Jadi itu bahaya kepada kemewahan. Bukan tak boleh kaya. Kita minta, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kaya daripada Allah dan berlindung daripada kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada kekafiran dan kekufuran. Karena fakir dan kufur itu
sebutannya pun dekat-dekat, bahayanya pun dekat-dekat. Kadal faqru yakunu kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Cuma di sini perlu kita faham penggunaan bahasa. Kan sekarang ada istilah membasmi apa? Membasmi apa yang dibasmi? Kemiskinan. Itu tersalah penggunaan bahasa. Yang perlu dibasmi itu kefakiran. Kemiskinan tidak. Nabi kita berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang miskin. Nabi kita miskin itu mau, fakir tak mau. Apa beza antara fakir dengan miskin? Kalau seseorang misalnya perlu 10 ringgit sehari, dia ada 7 ringgit, itu namanya miskin. Dia ada 6 ringgit, ada 9 ringgit, lebih pada setengah, itu namanya dia miskin. Kalau dia perlu 10 ringgit, dia ada 3 ringgit saja, itu fakir, kurang pada separuh. Perlunya 10, lah ada 4 saja, ada pula ada 1, itu namanya fakir. Jadi Nabi kita berlindung daripada kefakiran. Papa kedana lah kalau kita kata. Jadi yang perlu diperangi itu kefakiran, bukan kemiskinan. Miskin itu bagus, yaitu lebih pada setengah dia sudah memiliki segala yang dia perlukan. Nah, jadi apabila Nabi kita salah berkata, bagaimana keadaan kamu nanti di akhir zaman? Pagi-pagi memakai pakaian yang lain, petang-petang pakaian yang lain, dan kamu tutupkan rumah kamu, kamu tiraikan rumah kamu seperti tirai yang dipasang di Ka'bah. Maksudnya Ka'bah ini kan benda yang mulia, dihormati dan bagus. Kita pasang kelambu dia supaya dia terpelihara. Jangankan kata Ka'bah, rumah kamu pun punya tirai-tirai yang ditutup seperti Ka'bah. Terus apa jawab para sahabat? Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami pada waktu itu lebih baik daripada keadaan kami pada hari ini. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadah sahaja, dan tidak sibuk lagi untuk mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, keadaan kamu hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu pada hari ini. Hari ini itu hari dalam keadaan kemiskinan. Lebih baik daripada keadaan kamu waktu dalam keadaan kekayaan ataupun kemewahan. Mewah itu kan di atas lagi daripada kekayaan. Jadi bukan salah kayanya, tapi yang salah itu sikap manusia apabila diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-beradik ini kadang-kadang jadi putus hubungan pasal berebut harta peninggalan, harta warisan. Kalau tak ada harta yang ada rebut, elok-elok dia semua. Boleh bersatu semua. Bila dia banyak benda, dia nak berebut. Berebut ni, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa lah.